Yang Ketua, seperti mana ahli yang berhormat sedia maklum, kewarganegaraan adalah anugerah yang tertinggi negara dan ia tidak boleh diberikan secara sewenang-wenangnya. Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat-syarat yang ketat untuk melayakkan seseorang individu menjadi warga negara Malaysia. Pada masa yang sama, dasar mengenai kewarganegaraan juga mestilah mengambil kira hak-hak yang sah bagi setiap individu, terutamanya golongan wanita dan kanak-kanak. Justru saya menyambut baik pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan ini yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada kanak-kanak yang lahir di luar negara yang ibunya pada masa kelahirannya merupakan seorang warga negara Malaysia. Dan pindaan ini, Tuan Ketua, adalah selaras dengan Manifesto Perikatan Nasional pada PRU yang ke-15. Saya juga bersetuju dengan pindaan yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada anak-anak dalam kategori ini hanya untuk satu generasi sahaja. Dan bagi saya ini adalah suatu mekanisme kawalan yang penting untuk memastikan kelonggaran kepada hak kewarganegaraan yang diberikan melalui pindaan perlembagaan ini tidak disalahgunakan. Saya percaya kita sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada negara tidak mahu suatu masa nanti wujud suatu generasi warga negara Malaysia yang melaksanakan hak-hak sebagai warga negara termasuk hak untuk mengundi dalam pilihan raya tetapi seumur hidupnya tinggal di luar negara dan tidak menumpahkan taat setianya kepada Malaysia. Saya juga ingin menyentuh pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hanya kanak-kanak yang lahir dalam persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya seorang warga negara pada masa kelahirannya layak untuk mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Dengan pindaan yang dicadang ini, anak-anak yang ibu bapanya pada masa kelahirannya merupakan pemasyarakatan tetap tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan saya berpandangan pindaan ini agak perlulah diteliti semula Yang Berhormat Menteri. Seperkara lagi lah mengenai penurunan had umur kewarganegaraan di bawah perkara 15A daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Saya tahu terdapat kes-kes permohonan di bawah perkara 15A yang mengambil masa yang agak lama untuk diproses. Oleh sebab itu, semasa saya menjadi Menteri Dalam Negeri, kita telah memperkenalkan suatu SOP khusus untuk mempercepatkan tempoh pemprosesan permohonan di bawah perkara 15A dan ini saya fikir adalah penting kerana ia melibatkan kanak-kanak dan jika berlaku kelewatan dalam pemprosesan permohonan maka terlepas peluang untuk memperoleh kewarganegaraan kerana mereka sudah pun melebihi had umur. Justru itu bagi pandangan saya secara pribadi umur 21 tahun yang sedia ini dalam perlembagaan agak wajar dikekalkan kecualilah jika pihak KDN dapat memberikan suatu jaminan bahawa semua permohonan di bawah perkara 15A diproses secara fast track dengan izin untuk mengelakkan permohonan yang layak terlepas peluang untuk mohon sebabkan penurunan had umur tadi. Tuan Ketua, saya faham bahawa pindaan perlembagaan ini bertujuan untuk memperkemaskan lagi undang-undang kewarganegaraan. Namun masih terdapat beberapa kelompangan khususnya mengenai kebajikan kanak-kanak dan kaum wanita yang masih perlu diperbaiki. Saya dalam beberapa ketika yang lalu telah memenuhi banyak CSO badan-badan bukan kerajaan yang menyatakan rasa kebimbangan sekiranya pindaan perlembagaan ini diteruskan tanpa mengambil kira kepentingan kanak-kanak khasnya dan juga wanita. Saya fikir kalau sekiranya perlu
sekiranya perlu, maka mungkin perlulah dirujukkan ke sebuah jawatan kuasa khas terlebih dahulu. Bagaimana yang saya fikir begitu, sebelum dapat diluluskan, supaya perkara-perkara yang saya bangkitkan ini dapat diteliti semula dan juga ditambah baik. Terima kasih, Yang Ketua. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Aitam. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri kerana telah membawa satu pindaan perlembagaan yang cukup penting bagi kita. Sebentar tadi kita telah menyaksikan kedua-dua pihak nampaknya kita serasi dalam soal ini. Kerana apa yang penting ialah semasa zaman COVID, kita dikejutkan dengan satu keputusan perintah mahkamah, iaitu mereka telah membuat satu perintah, iaitu kes warga negara wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar. Mereka telah buat kontes di mahkamah dan akhirnya keputusan tamat daripada mahkamah ialah kewarganegaraan patut diberikan kepada wasiat ataupun anak kepada warga negara ini. Jadi apabila berdepan dengan situasi, saya masih ingat masa itu saya dalam kabinet dan kita berbincang dan masing-masing atas dasar menghormati dan hak saksama antara lelaki dan perempuan, kita kena melakukan sesuatu termasuk membuat konsultasi dengan Majlis Raja-Raja. Saya masih ingat lagi. Dan selepas kita telah bertukar kerajaan, saya nampak inisiatif ini diteruskan. Yang lebih baik ialah Yang Berhormat. Saya kena yang baik itu saya kena puji Yang Berhormat, bukan kena Yang Berhormat kawan saya. Yang saya tahu Yang Berhormat Menteri ini dalam masa kita nak meminda nak bawa rang undang-undang ke parlimen ini, Yang Berhormat telah meluluskan banyak kes. Daripada yang tertunggak 17,203 kes, nampaknya 67% iaitu 11,465 telah diselesaikan di bawah perkara 15.2, 15A dan 19.1. Dan saya rasa ini adalah satu keputusan yang baik kerana melihatkan bagaimana komitmen yang telah diberikan oleh Menteri. Saya sendiri secara peribadi di tempat ini telah membangkitkan satu kes pada tahun lalu November. Ini adalah orang yang saya tersempak di Batu Pahat ketika saya menghadiri mesyuarat di pejabat daerah. Dia ini datang tengok muka, saya tengok muka dia pun pernah saya lihat. Dia menangis dalam muka surat pertama, akhbar. Saya tanya, kenapa anak ini tak pergi sekolah? Dia kata, belum dapat permit. Dan sebab itulah saya bangkit di sini pada November tahun lalu. Dan lalu saya telah berbincang dengan pihak menteri dalam sebulan lebih meneliti kes ini. Warga negara Malaysia terpaksa resign yang bekerja di Germany. Suami dia Indonesia sekarang jadi orang Jerman. Dan kedua-dua adalah expatriate, terpaksa balik untuk melahirkan anak keduanya kerana apa yang dilalui itu sangat teruk. Kes pertama, adik ini Mia, nama dia Mia. Mia ni, dia balik ke sini tak boleh masuk sekolah. Dan menangis. Dan apabila ibunya menangis depan surat khabar, dia menjadi salah seorang juru cakap dalam Family Frontiers. Dan sebab itulah banyak lagi golongan profesional yang mereka memang mendahargakan kewarganegaraan untuk anaknya. Itu adalah keadilan yang diperjuangkan oleh mereka. Dan sebab itu saya kata, ini memberi satu kesaksamaan dari segi gender, baik pihak sini atau pihak sana, dan kita sepatut menyokong. Ini kes pertama. Anak adik dia kepada Mia ni dilahirkan di Malaysia tak ada isu. Tapi kakaknya, tapi atas bantuan Yang Berhormat dengan menggunakan kuasa undang-undang lama yang ada, Yang Berhormat telah luluskan dan serahkan pada 18 Disember tahun lalu. Tahniah dan syabas Yang Berhormat. Orang yang menerima surat ni secara peribadi pagi ni beritahu saya kena ucapkan terima kasih kepada KDN kerana membuat keputusan dan anak dia dah bersekolah di sekolah kita. Dan kedua, pada hari yang sama juga dibawa satu kes rakan sebaya dia adalah seorang international company punya CEO di Malaysia. Dia dah bercerai. Anak dia seorang dilahirkan di mana? London. Jadi bercerai, anak nak serah siapa? Dia terpaksa dapatkan kewarganegaraan untuk dia. Namanya Rachel Ng. Juga telah mendapat selepas 3 bulan, iaitu Mac 2024. Ini dua kes yang berjaya. Semasa saya membawa Esther pergi, ada seorang kawan lama saya, mungkin Yang Berhormat Pago berkenal, Datuk Dr. Singra Velu, iaitu doktor kepada
almarhum Sultan Johor dulu. Dan dia ini sebenarnya ada pesanan sebelum dia mati. So bantu anak angkat dia. Kes Ardu Kumal. Anak kepada adik dia, adik perempuan dia yang duduk di India. Pada tahun 78 dilahirkan. Tapi adik perempuan dia telah meninggal. Tahun 84 angkat ini sebagai anak angkat Ardu Kumal. Dan selepas masuk sekolah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan masuk UTM, bayar kadar yang lebih tinggi, menjadi graduan UTM. Tapi baru saja minggu lalu telah mendapat kewarganegaraan. Bayangkan orang yang telah melalui sistem pendidikan kita terpaksa tunggu sampai umur 46. Dia pun ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana kalau kes ni tidak dibawa secara khusus kepada Yang Berhormat, KDM pun mungkin tidak faham. Jadi 3 kes yang berjaya, masing-masing suruh kita sampaikan salam terima kasih. Dan pada waktu yang sama, daripada berjaya ini saya ucapkan terima kasih. Saya rasa saya sokong 100% terhadap pindahan yang ini. Tapi dalam kes yang 5,738 yang belum berjaya, saya kena bagi pandangan dalam sini. Ini kes Lim Pei ni dari Banting. Dia ni adalah seorang banker HSBC. Suami dia juga banker dari Hong Kong. Dia lahirkan anak dia di UK dan sekarang bekerja di ibu pejabat HSBC dekat Hong Kong. Jadi sejak lahirkan anak ini pada 13 September, Disember dia daftar dekat pejabat konsulat. Tapi baru-baru ni terima surat ditolak. Tapi dia tanya saya, boleh tak kamu beritahu saya apa sebab saya ditolak? Sebab tu saya kata, saya akur dengan keputusan kerajaan kata kita tak buat secara retrospektif. Okey. Tetapi kalau kes ini 5,738 yang terkandas, apakah tindakan untuk membantu mereka? Satu saja. Daripada feedback yang kita dapat, kes ni sekurang-kurangnya kita beritahu dia apa sebab mereka gagal. Dan dari situlah apakah kerja yang boleh dilakukan supaya dia boleh memohon proses apa yang perlu dilalui. Saya berharap Yang Berhormat ini adalah demi kebaikan. Kalau Yang Berhormat dah selesaikan 67%, yang tak layak tu saya faham boleh tolak. Tapi kalau kes yang genuine seperti Esther pernah lalui, Rachel, setiap kali terima surat ditolak menangis. Tak ada cara lain sebab dia tak tahu sebab anak ditolak. Jadi sudah tentunya perlu wujud satu SOP. Untuk perkara 15A, 19.1, saya rasa SOP ini kena jelas untuk membantu mereka yang masih mendahagakan kewarganegaraan. Dan saya nampak dalam kes ini, ya betul, tidak retrospektif, tapi ada tindakan terhadap kes-kes yang sebelum undang-undang pindahan ini berkuasa. Saya berkuat kuasa. Sebab tu saya minta Menteri melihat perkara ini. Dan satu perkara lagi, saya minta supaya SOP itu dapat kita dedahkan dengan lebih jelas. Dan apabila usia 21 tahun diturunkan kepada 18, saya berharap dia akan memberi satu impact positif, mempercepatkan isu, tapi kita tidak kompromis dari segi syarat-syarat dan bunyi. Jadi saya rasa kalau dulu lama sangat, kadang sampai menteri belum tengok file itu. Kadang kita buat rayuan pun dulu tak boleh sebab file tak sampai pada menteri. Sebab itulah saya minta supaya kita tengok balik. Saya mula dengan membantu kes kewarganegaraan pada usia 25 tahun. Bila saya jadi setiausaha bahagian, saya dah mula. Dah 30 tahun. Inilah penat susah yang pernah dilalui oleh ibu-ibu dan mereka yang masih mendahagakan kewarganegaraan. Jadi secara kesimpulannya, saya menyokong pindahan ini. Saya anggap dia adalah sesuatu yang baik untuk Malaysia. Dan saya juga sokong apabila Yang Berhormat sendiri mendengar pandangan daripada Family Frontiers dan lain-lain NGO, termasuk kanak-kanak terdampar. Kalau dulu ada pandangan yang berlainan sedikit. Dan kerana rasa sayang kita punya caring attitude, kita telah melakukan sesuatu dan memberi jaminan. Saya juga sekali lagi merayu kepada Yang Berhormat dalam kes ini. Sekiranya kita lihat mungkin tidak 100% sempurna. Jaminan boleh diberi oleh kerajaan apabila terdapat sedikit yang masih ada peruntukan undang-undang belum lagi dapat selesaikan dengan lebih efektif. Sila kita bagi jaminan jelas.
jaminan supaya perkara ini dapat kita atasi satu persatu secara berperingkat. Kerana dengan cara ini, kita dapat menyempurnakan isu ini yang sudah lama tertangguh, dan saya dengan ini menyokong 100% pindaan perlembagaan ini. Terima kasih.